Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat murid-murid yang bukan beragama Islam. Rindu cikgu dengan suara kamu semua. Ada yang kenal cikgu ke? Cikgu pernah masuk kelas kamu kan? Baik, sebelum kita mulakan, kita baca doa dulu. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, nama saya Cikgu Talha. Ya, Cikgu Talha. Saya akan mengajar kamu tahun ini mata pelajaran pendidikan kesihatan. Saya sudah remaja. Farid dan Farah ialah adik-beradik. Selama ini mereka berkongsi bilik. Ada kala mereka tidur bersama-sama dengan ibu bapa. Pada suatu hari, ibu bapa memberitahu Farid dan Farah bahawa mereka perlu tidur di bilik yang berasingan kerana mereka akan akil balik tidak lama lagi. Pada pendapat kamu, mengapakah ibu bapa Farid dan Farah mengambil tindakan sedemikian terhadap kedua-dua anak mereka? Bincangkan. Okey, dekat sini kita tak sesuai bincang tak sesuai sebab nanti suasana tu jadi hiruk pikuk dan kamu tak dapat nak dengar. Jadi saya cuba terangkan sedikit kenapa bila kamu dah besar, bila kamu dah umur 10 tahun, kamu kena tidur berasingan dengan ibu dengan ayah. Kenapa? Dia ada sebab tu kenapa. Ya. Okey. Antara sebabnya, kamu juga boleh tanya ibu bapa tahu kat rumah nanti. Antara sebabnya ialah memang itu ajaran Islam. Ajaran Islam, dia memang suruh kalau umur dah 10 tahun tu disuruh asingkan tempat tidur. Kemudian, kalau kamu tidur tak bersama dengan ibu bapa, nanti kamu akan lebih cepat besar, lebih cepat matang, lebih cepat bijak. Sebab kalau kamu tidur berasingan, kamu akan lebih berdikari. Dan bila besar nanti, kamu akan terbawa-bawa sikap berdikari tadi. Itu dia ada sebab kenapa kita disuruh berpisah tempat tidur Dia ada sebabnya bukan saja-saja macam tu. Siapa yang nak cerdik cepat, siapa yang nak matang cepat, siapa yang nak besar cepat, kena pisahkan tempat, kena tidur bilik yang berasingan lagi dah besar ni. Sebab tajuk kita ada kaitan dengan kamu sudah remaja. Walaupun mungkin ada yang belum lagi, tetapi kita belajar untuk buat persediaan. Akil balik ini ialah peringkat perubahan tubuh seseorang kanak-kanak menjadi remaja. Kebanyakannya cikgu bila masuk kelas, cikgu tanya budak tahun 4, kebanyakannya masih belum lagi akil balik, belum lagi. Tapi ada juga yang dah jam 4 dia dah akil balik, ada juga, tapi tak ramai lah. Tapi ini untuk pelajaran dan dia ada dalam buku teks dan kita kena mempelajarinya. Okey. Kemudian macam mana kita nak tahu lelaki tu dia akil balik? Macam mana kita nak tahu perempuan tu akil balik? Macam mana kita nak tahu? Macam mana? Okey. Caranya ialah kita kena faham beberapa istilah, beberapa perkataan. Pertama, ihtilam. Yang lelaki dia akan ihtilam. Yang perempuan dia akan keluar haid. Jadi yang ihtilam ialah air mani yang keluar secara tidak sengaja semasa tidur bagi kanak-kanak lelaki. Adapun mimpi basah. Bagi kanak-kanak perempuan, dia akan keluar darah. Apabila dia akil balik. Kalau dah keluar darah tu maknanya tidak akil balik lah. Lepas tu kenalah jaga kebersihan. Dan ada istilah minarke. Minarke ni ialah apabila seorang
perempuan itu dia keluar darah untuk kali yang pertama. Itu menarki. Kemudian tempoh kedatangan haid pula boleh berlaku selama 3 hingga 7 hari. Boleh baca kat situ. Buku teks, buku surat 2. Boleh baca Okey, kemudian baca 2. Kemudian kita tengok seterusnya. Itu pun ada nota saya dah bagi maksud akil balik. Kemudian maksudnya sudah cukup besar atau remaja dan sudah matang sifat-sifat kelakiannya dan kewanitaannya. Pada minggu akan datang kita akan bagaimanakah keadaan apabila sudah akil balik? Apakah tanda-tanda dia? Apakah sifat-sifat remaja yang sudah akil balik? Sifat dia macam mana? Macam tu. Itu tajuk minggu hadapan. Okey, kemudian kalau tengok rajah yang graf yang saya bagi itu, kalau remaja itu sudah akil balik, dia akan cepat, pertumbuhannya akan cepat, dan biasanya lelaki akan lebih cepat daripada perempuan. Itu ditunjukkan dia punya graf, kan boleh tengoklah. Okey. Sekarang ni cikgu dah sediakan latihan. Cikgu dah sediakan latihan di Google Classroom. Kamu boleh buat dan dah siap, alhamdulillah. Dan cikgu bagus, cepatlah kamu ni tak sabar-sabar ni. Ini memang suka belajar ni Dan kamu boleh hantar gunakan Google Classroom. Tapi kalau misalnya susah kan, susahlah nak hantar Google Classroom, boleh hantar WhatsApp ataupun Telegram saya, dan saya dah bagi nombor telefon. Dia nombor telefon saya, nombor telefon tablet saya. Yang ini yang ini nombor telefon tablet. Tak nampak tak nampak sebab tengok ni, nanti saya tunjukkan. Nombor telefon tablet saya, bukan telefon saya selalu pakai tau. Ini memang khas untuk tablet ni, memang khas untuk saya pelajaran PDPR, PDPC, untuk saya dengan murid, semak kerja-kerja murid. Saya gunakan tablet ini khas untuk itu. Jadi jangan risau, kamu hantar aje snap ke, nak hantar file ke, tapi jangan lupa tulislah nama dengan kelas, sebab semua ni tahu, semua tahun 4 ada ni. Jadi jangan lupa yang itu. Saya nak mudahkan. Tapi kalau susah sangat ke, tak boleh, nak segala tak boleh, jangan risau Jangan risau, boleh hantar nanti bila dah buka sekolah. Jangan risau yang itu. Cikgu tak adalah nak marah-marah, tak ada kita ada saya bagi latihan. Saya bagi latihan, ada 2 latihan dekat Google Classroom ada. Kalau misalnya kamu tak boleh buka nak latihan itu, boleh minta dekat nombor telefon yang saya beri. Boleh minta, cikgu, saya Ali bin Baba. Cikgu, saya tak boleh nak buka tapi saya nak buat latihan. Boleh tak bagi saya? Nanti saya bagilah. Tapi kontak saya dekat nombor telefon yang saya dah berikan di grup kelas. Boleh Saya nak cuba mudahkan kamu semua baik. Okey. Sekarang ni cikgu nak bagi siapa yang tak tahu macam mana nak jawab soalan ni, sebab takut nanti kamu pening kepala, menangis-nangis, mak macam mana nak jawab, tanya mak pun tak tahu contohnya kan. Jadi nak jawapan tak? Cikgu bagi jawapan. Nak jawapan tak untuk yang latihan yang pertama ni nak? Okey. Nak jawapan. Okey, nanti dekat hujung nanti cikgu bagi peluang kalau nak tanya soalan Sekejap Okey. Baik, untuk saya bagi soalan. Okey, sebab kita ni belajar tau, bukannya nak ambil periksa, tidak. Kita ni belajar. Baik, tak apa kalau saya bagi jawapan untuk permulaan Baiklah jawapan untuk bahagian A 1 dan 5 sahaja betul. Cikgu tak nak ulang Cikgu tak nak ulang. Okey. 1
1 dan 5 sahaja betul, yang lain salah. Okey, itu untuk yang satu, yang bahagian A. Okey, bahagian B ditanya, nyatakan tanda-tanda akhir balik bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan. Apa tanda-tandanya? Tanda yang pertama, lelaki, apa dia? Akan mengalami ihtilam. Tu je. Pendek jawapannya. Akan mengalami ihtilam. Tu je. Ini senang saya rasa. Okey, ini soalan yang kedua. Kertas yang kedua. Nombor 1, A, saya bacakan ya. Fazli berusia 10 tahun. Dia anak kedua dalam keluarganya. Pada suatu pagi, apabila terbangun daripada tidur, Fazli mendapati ada tumpukan lendir di atas tilamnya. Fazli tidak pasti dari mana datangnya tumpukan itu. Dia bertanya ayahnya. Ayah memberitahu Fazli bahawa dia mengalami apa? Siapa tahu jawapan dia? Mengalami apa? Jawab aja. Jawab aja. Mengakhir balik. Tidak, salah. Dia mengalami ihtilam. Itu salah ejaan tu. Ihtilam pula. Buku tu salah ejaan. Ya. Ya, boleh. Tulis jawapan aja pun boleh. Boleh. Ya. Kemudian okey. Ihtilam iaitu apa dia? Air mani. Air mani yang terkeluar secara tidak sengaja semasa tidur. Hal ini bermaksud Fazli telah akil balik. Ya. Mungkin ada murid yang tak masuk GC. Jadi dia nampak paparan ni dan dia tak tahu nak buat apa ya. Tak apalah. Kamu macam mana ya cikgu? Boleh minta dekat WhatsApp ya. Latihan ni boleh minta kat WhatsApp. Tak apa. Okey. Nanti jawapannya pun kamu tulis kat WhatsApp. Secara personal. Jadi senang. Tak apa, tak ada masalah. Seterusnya, Nuriana sedang membaca buku di perpustakaan. Rakan Nuriana terserempak kesan darah pada bahagian baju kurung Nuriana. Oh, dah ada darah. Mesti orang takut kan? Ada darah. Mereka berjumpa dengan Puan Anum, guru kaunseling di sekolah mereka. Puan Anum menyatakan Nuriana mengalami kedatangan apa? Ya, pandai. Tepuk tangan untuk diri sendiri ya. Hai. Walaupun belum mengalami tapi dah pandai. Bagus. Haid kali pertama ini dikenali sebagai apa? Minarki. Nampak macam nama perkataan Jepun ya, Minarki. Okey. Kemudian hal ini bermaksud Nuriana telah akil balik. Akil balik adalah peringkat apabila nombor 7 tubuh berubah daripada seorang kanak-kanak kepada seorang remaja. Okey. Nampak saya? Nampak tak? Siapa nampak kat tangan? Alright. Baik. Okey, saya nak dengar siapa yang nak tanya saya soalan. Yang nak tanya soalan. Tadi banyak pok-pek tu. Nak kata apa ya? Okey, itu kalau remaja mula-mula datang haid, itu namanya minarke. Ya, cikgu rindu semua orang. Saya tutup pengajaran pada hari ini sebab kita dah 9.57. Kamu semua akan masuk ke kelas cikgu. Ada yang masuk ke kelas Cikgu Nasrun, ada yang masuk ke kelas Cikgu Rosnah untuk pendidikan jasmani. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang saya cikgu sayangi. Nanti kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Cikgu nak cari jalan macam mana suara cikgu boleh kuat ya. Jadi buat tugasan yang diberi. Kalau tak mampu tak apa ya, banyak cara cikgu dan kamu boleh nak ada apa-apa pertanyaan kamu boleh tanya cikgu dekat WhatsApp atau Telegram secara personal. Cikgu dah bagi nombor telefon dah, tak jadi masalah Jadi cikgu ucapkan terima kasih lagi sekali.
Jadi cikgu tutup semua pergi masuk kelas cikgu Nasrun ataupun cikgu Merosna. Okey, baik Okey, sekian. Assalamualaikum semua. Bye.